So petang ni kita nak bincang tentang log. Okay, bincang tentang log. So log ini, you dah tengok video dah? Okay, you dah tengok video. Bagi saya, masalah tu confirm ada. Confirm ada. Mesti ada. So you boleh tanyalah kejap nanti. So dalam log ini, dia dengan indices, dia adalah satu geng. Faham tak? Dia adalah satu geng. So saya ambil ruang kosong di sini. Saya nak terang sikit lah tentang log ini. So mula-mula, you kena faham. Okay? You have to understand 3 to the power of 4. So if you have the calculator, you press the calculator and you will have 81. So this is what we call indices. Okay? Indices. So kalau ini a to the power of x, dia bukan indices. Dia nothing. Unless mention a is the base, x is the indices. Then you catat, you write some remark. You kata a is the base, x is the index or the power. Then we say this is the indices. Kalau setakat a to the power of x, nothing. Nothing. Okay? So di sini saya tulis index form. So why we are having this? What is the purpose? In the morning, I already mentioned the purpose is to communicate, okay, to represent something, so that easy for us to understand something. Itu yang paling penting. Okay, so dalam dunia ni ada macam-macam lah. Tadi saya kata speed of light 3 times 10 to the power of 8. That is the speed of light for people to easily understand what they are talking about. If not, they have to mention 3. Then you have 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Then people will start confusing. How many times of 0? Okay. So that is the reason we're having the indices. Next. Kalau nombor dia terlalu besar sangat, okay, nombor tu terlalu besar sangat, sometimes sangat susah untuk manusia nak represent. Okay. Pagi tadi saya ada cakap tentang gempa bumi. Okay, tentang gempa bumi. Kalau gempa bumi, macam mana nak measure? Macam mana nak measure? So, kalau nak measure, dia guna log. Dia guna log. Benda itu start dengan R. Saya lupa dah nama panjang dia. Tapi dia start dengan R. Satu mesin yang ukur. Atau satu unit yang ukur gempa bumi. So, dia akan guna nilai log untuk wakilkan skala gempa bumi tersebut. Atau another one, acid base. Acid base. The same thing as well, we are using log. We are using log to measure the pH. Understand not? The pH. Kalau sabun, pH 5.5. Okay? Supaya kulit kita tak melecur lah. Okay? So that is the purpose we are having the indices and also the log. So, kenapa nak belajar log? Sama juga nak mewakili sesuatu. So, another way, 3 to the power of 4 is equals to 81. Kalau saya nak represent dia dalam bentuk yang lain, saya boleh tulis, ini adalah base. Ini adalah index. Ini adalah value. Okay, a value. So, kalau saya convert dia atau transform dia ke log form, log, okay, base A, value N is equals to X. So this is what we call the log form. Logarithm form. Make it simple, we call it log form. So makna dia, kalau you nak tulis, you kena tulis begini. Log 3 tu base. So dia akan jadi kecil. Dari besar akan jadi kecil. Then value 81, which is equals to 4. That is another way of writing the value or the number. So, anda kena mahir daripada index to log, from the log to indices. You kena pandai
convert atau transform. Pusing-pusing di sana. Boleh kot? Boleh ya? Okay. Continue. Left hand side we call it indices form. Right hand side we call it log form. So it's just another way to represent something. For example, kita bagi example. Log, okay, to the value 125 for the base 5, which is equals to x. So what is the value of x? What is the value of x? So bagi saya, dia agak sukar sikit sebab saya bukan kalkulator. Saya bukan kalkulator. So di sini kita berada di log form. Susah sangat nak dapat x. Very easy. Kita convert atau transform dia to index form. So macam mana index form? Ini kan base kecil. Kalau base kecil dari kiri, kita pergi ke kanan, dia akan jadi besar. So tukar jadi index form, we will have 125 which is equals to 5 to the power of x. Nampak? Daripada log form, kita tukar ke index form. So sekarang, you boleh fikirlah which one, okay, which one is easy for you to get answer. So kena bertanggungjawab, think of that. Bagi saya, index form lebih senang sebab saya ada pengalaman. 5 to the power of 3, which is equals to 125. So for the right hand side, we have 5 to the power of x. So seems we have the same base. So we can compare. Bukan potong bukan cancel. Compare. Bandingkan. So x is equals to 3. Begitulah kita dapat jawapan dia. Kalau sekiranya you berada di index form, you rasa you tak boleh nak buat, then you boleh tukar ke log form. Kalau you berada di log form, you rasa sangat susah nak selesaikan masalah atau cari nilai x, you boleh tukar ke index form. So inilah fokus kita kenapa kita belajar log and indices. Boleh kot? Boleh ya? Kena respon ya. Kalau tak respon, jadi mengantuk. So, setelah adalah selesai, kita dah tahu dah apa penggunaan mereka. Next, kita kena tambah lagi. Okay, kita kena tambah lagi. Iaitu berkenaan dengan nama-nama yang lain. For example, we have common log. Okay, we have natural log. Saya tak tulis logarithm, saya tulis log je, simple. Okay, when we mention common log, maksudnya log base dia 10. Okay, maksudnya base dia 10. Itu panggil common log. Kalau base dia adalah E, kita panggil natural log. Kalau you nampak log base E, perkara penting log base E, you boleh tulis ln. Kalau you nampak log base E, you boleh tulis ln. Kalau rujuk calculator, ada button on. Di bawah button on adalah log. Di bawah log adalah ln. Ini dia. Ln bermaksudnya log base E. Settle? Dan okay. Kalau dah faham ini, seterusnya apa yang penting adalah kita kena tahu juga, iaitu log base A. Kita bagi A. A maksudnya boleh berubah-ubah. Then we have the value B, maksudnya boleh berubah-ubah. Ini adalah perkara paling asas yang tuan-tuan puan-puan perlu tahu. Which is restriction A must be greater than 0 and B must be greater than 0. Itu syarat dia. Take note. Sangat penting untuk chapter 2 nanti. Okay, take note. So that is the properties, fundamental properties. Paling asas sekali yang you perlu tahu. Another one. Log base A. Maksudnya tak kisah. A itu apa-apa. Janji greater than 0. Whatever base. Kalau dia jumpa 1, the answer will be equals to 0. Ini adalah fundamental properties yang you perlu tahu. The third one is
Tak kisah dia log base apa, tak kisah. Yang penting greater than 0. Kalau base dia dengan value dia sama, jawapan dia mesti 1. So we have three properties. Number 1, log to the log of B base with A, you punya A dengan B must be greater than 0. That is the first one. Kalau tak ada 0, maksudnya invalid, or we can say error. Okay, invalid and error. So I said it's very important for chapter 2. Take note. Sangat penting. Guna mata tengok dah tahu jawapan. Second one, fundamental properties. Log base A, okay, log base A to any value, not any value. For the value 1, you will have 0. Kalau ada 1 je, mesti kosong. Third fundamental adalah log any base. Kalau base dengan dia punya value sama, mesti 1. Benda yang you perlu hafal atau faham atau ingat. It's up to you. Settle? So saya dah ajar apa tu index form, apa tu log form, dan kena pandai tukar. Okay, kena pandai tukar. Kemudian saya terangkan tentang nama mereka, iaitu natural, iaitu common. Seterusnya, ini kena buat catatan ya. Ini benda baru untuk you. Kalau jumpa log base E, adalah lon. Okay, so continue. Kita ada fundamental properties for log, iaitu must be greater than 0 for A and B. Another one, kalau you punya base apa-apa pun tak apa, yang penting value dia 1, you akan dapat 0. Kalau base dengan value sama, dia akan dapat 1. Settle? Okay, so kalau settle, kita pergi ke kita punya rules for log. Okay, rules. Pagi tadi saya suruh ubah indices tu tukar jadi law. Kalau di sini log ini tukar jadi rules. R-U-L-E-S. So dalam log ini simple. Dia ada 3 je. Okay, dia ada 3 sahaja. 3, yang pertama rujuk A. Rujuk A kita panggil dia additional identity. Yang you perlu tahu. Memang ada dalam video dah. Okay, yang perempuan tu cerita. Second one, logarithmic additional identity. Kalau yang B adalah subtraction. Logarithmic, okay, subtraction identity. Bagi saya sangat pentingkan nama. Sangat pentingkan nama. Kalau you faham nama, you boleh ingat benda tu. Next, yang ketiga, dia panggil logarithmic raising power to a power. Tapi kita biarkan dia simple, kita panggil dia logarithmic power. Okay, logarithmic power. So di sini saya tak proving macam mana dapat ini itu tak ada. Okay, tak ada. So, another one, seperti tadi kita cakap lah, fundamental properties. Okay, fundamental properties for log. Whenever you nampak base and the value is the same, then you will have 1. Okay, you have 1. Second one, you nampak lah apa-apa base pun okay, yang penting greater than 0. Kalau dia punya value adalah 1, automatic jawapan dia adalah 0. Seperti mana yang ada di sini. Next, besar kan? Okay, beri perhatian. Ini panggil base. Okay, ini panggil base. Ini pun panggil base. Base for log. Kalau saya kata base itu sama, kan? Benda itu sama, automatic dia akan jadi 1. That's why you dapat X. Okay, itu adalah fundamental properties. Fundamental properties. Okay, finally. Finally. Ini kita panggil formula. Okay, kita panggil formula. Sebab apa wujud formula ini? Sebab kita ada log, kita ada macam-macam base. Macam-macam base. Tapi kita tak mampu nak kira. Kecuali log base 10 dengan log base E. Kita senang nak kira. Selain pada itu, agak susah sikit untuk kita nak kira. That's why kita boleh modify kita punya situation dengan menggunakan formula changing base. Formula changing base. Apa yang dimaksudkan changing base?
Kalau you rujuk video yang perempuan tu, dia dah cakap dah. Contoh, log, okay, log for the value B, okay, for the value B, lepas itu base dia X sebagai contoh. Tengok tuan-tuan puan-puan nak tukar jadi base apa. Base yang diberi X ini tak sesuai, tak cantik. Kita nak ubah dia jadi yang cantik kan. Sebagai contoh, kalau saya memang suka lawn. Memang saya suka lawn. Sebab lawn tu 2 alfabet 2 saat je. Kalau tulis log, LOG 3 saat. Buang masa. Okay. That's why saya katalah. Tuan-tuan puan-puan nak tukar log base 10 over log base 10. So yang B tu mesti di atas, yang X tu mesti di bawah. Ini contohnya untuk changing formula. Kalau untuk G, saya nak tukar base dia. Okay, saya nak tukar base dia. Base dia saya nak tukar jadi X. Okay. Ada pelajar mesti tanya, Sir, kenapa X? Kenapa X? Saya suka X lah. Itu je lah, saya suka X. Terpulang. So, log base X over log base X. Macam biasa, yang besar sikit tu di atas. So, ini X lah. Yang base tu, dia akan di bawah. Harap nampaklah ya. Ini di bawah. Ini di atas. Kalau ini di bawah. Kalau ini di atas. Kalau ini di bawah. Kalau ini di atas. Okay? Itu je. Changing formula. Boleh ikut? Boleh ya? So kita ada berapa? Kita ada 3. Iaitu tambah, additional, identity, subtraction. Another one is log, power. Okay, ada 3. Formula changing base tu formula. Dia bukan rules, dia formula. So yang lagi lain tu adalah properties dia. Iaitu 2 lah. Kalau base dengan value dia sama, kita dapat 1. Kalau value dia 1, kita dapat 0. Kalau base dia sama, kita dapat 1. Yang you perlu ingat. So pagi tadi, indices punya law ada berapa? Ada 6. Kalau ujian sempat ke? Boleh ingat ke? Yang pertama, multiplying the indices, which is A to the power of M plus N. Kalau minus, kita panggil dividing indices. Yang ketiga adalah A to the power of X, kurungan ada N kan? Itu panggil raising a power to a power. Boleh? Dan seterusnya kita ada fractional indices, kita ada negative indices, dan akhirnya kita ada the power of 0. So, anda faham? Boleh ikut? So, you kena ambil tindakan. Hafal. Nak hafal macam mana? Terpulang. Nak salin 10 kali pun boleh. Terpulang. Yang penting cepat-cepat masukkan dia ke dalam otak. Sebab minggu depan ada lagi benda yang lain nak masuk otak. Okay? Jangan tangguh kerja. Settle. So, kalau dah settle, kita nak tengok soalan di bawah. So, kalau nak jawab log, yang paling penting apa? Perlu ingatlah dia punya rules. Perlu ingat dia punya rules. Yang pertama, addition. Yang kedua, subtraction. Yang ketiga, power. Yang keempat, change base. Kalau saya belajar matematik, beginilah saya tulis. So sebagai pelajar, kita tanya dia, faham ke tidak? Tak faham. Apa yang you tak faham? Semua. Apa yang you ingat? Tak tahu. Macam mana nak buat? So sebagai pelajar, asas tu kena hafal lah. Kecil-kecil, piece by piece tu. Okay? Piece by piece. So kalau saya sebut addition dalam sini, ingat ke bentuk dia macam mana? Okay, subtraction, power, change base. So kena ingat apa dia? So kalau dah ingat, baru kita mula. So bila kita mula, bila kita mula, tuan-tuan puan-puan kena tahu. Yang pertama, base dia sama tak? Base dia sama tak? Sama. Cuba check. Sama. Sama. Base dia berapa? Sama.
Base dia berapa? 10. 10. Ah, ini saja yang saya nak. Ini saja yang saya nak. Okey? Saya tak nak panggil nama, panggil ni, panggil ni. Kerja nanti semua orang stres kan? Saya nak happy-happy. Mengajar nak happy-happy. Base dia semua 10. So, semua 10, 10, 10 and 10. So, kalau 10, tak perlu. Inilah matematik ya. Ini matematik. Setiap kali kita fikir masalah, inilah matematik. Macam itulah kita eliminate. So sekarang kita ada 3 je yang kita nak guna, iaitu tambah, tolak, power. Okay, tambah, tolak, power. Kalau you nampak tambah, dia mesti kena, kalau you nampak tambah, dia mesti nak you buat ke sini. Jadi darab. Kalau you nampak darab, automatiknya dia mesti nak kau tambah. Itu saja log. Itu saja. Kalau dia bagi you bahagi, mesti ke tolak, subtraction. Kalau dia bagi subtraction, mesti kena pergi ke bahagi. Itu je. Kalau power, dia berada di sini power, kena bawa ke depan. Kalau dia di depan, mesti kena bawa naik atas. Itu saja untuk log. At least you berfikir. Sebab apa? Sebab mereka ini sama dengan. Sama dengan. Kiri sama dengan kanan, kanan sama dengan kiri. So, kita mula. 19. Fokus kita sini dulu sekarang. Subtraction. Subtraction. Minus. So, kalau minus mesti ke mana? Kita berada di sebelah. Kita berada di sebelah sini. Mesti sebelah sinilah kita kena pergi. Then, kita pun buatlah. Dengan pantasnya, log base 10 bracket 4/31 over 35 over 31. So, kita fokus betul-betul dekat kawasan ini. Kalau 4/31 divide by 35 over 31, apa yang kita perlu buat? Basic mathematics. Selalunya kalau kita jumpa macam ni, apa yang kita perlu buat? Jangan kata tekan kalkulator. Apa yang kita perlu buat kalau jumpa yang begini? 4/31 divide by 35 over 31. Kita balikkan. Yes, kalau bahagi kena darabkan. Ini adalah benda yang you perlu tahu, basic. So, log base 10 bracket 4/31 multiply with 31 over 35. Okay? So, tengok soalan tersebut. Soalan ada perkataan apa? Keyword yang paling penting dalam soalan. Yang ada line tu. Dia tulis apa keyword yang paling penting? Simplify. Yes, ringkaskan. Bahasa Melayu, ringkaskan. So, log base 10 bracket 4/35. Dan dalam otak saya dah tahu 35 adalah 7 multiply by 5. Itu je. Itu je kemungkinan yang akan berlaku. So kalau dah selesai, kita pergi pula next, which is sebelah sini pula. So saya tahu ini adalah log base 10 bracket 4/35 plus. Saya padamkan sikit plus. So kalau plus, ini apa? 3. So fikir dia addition ke subtraction ke power? Addition, subtraction, power. Addition, subtraction, power. Which one? Power. So kalau power mesti kena. Kalau dia di atas, kalau dia di atas bawa turun. Kalau dia di bawah bawa naik. Itu saja matematik. Okay. Jangan tanya, sir, bila kena tahu dia naik atas ke turun? Kalau dia di atas turun. Kalau dia di bawah dia naik. Itu je. So log base 10 5 to the power of 3. Ada tak pengalaman 5 to the power of 3 tu berapa? Tadi baru bincang kan? 5 to the power 3, 125. Sekarang saya nak tanya, you nak tulis 125 ke 5, 5, 5? Kiri ke kanan? Tulislah 5.5.5 atau 5 to the power of 3 lah. Jangan usik dia. Settle? So kita teruskan. Belakang ni ada siapa? Ada? Tambah 10, 70. log 10. Nak pecah ke nak biar? Terpulang? Kalau nak tulis buka pun boleh, nak biar 70 pun boleh, tak masalah. So mari kita gabung, ini panggil addition. So log base 10 bracket 4 multiply with 5, 5,
5 over 5, 7 plus log base 10, 70. Kan? So kita pun simplify, iaitu kita ada kata, kata jangan potong. Ni potong. Maksud saya ini adalah tindakan simplify. Okay, ini adalah tindakan simplify. So kalau kita ringkaskan dia, kita akan dapat log base 10 bracket 4 darab ini 25. Okay, 50 darab dengan ini berapa? 100. 100 per 7. So boleh bayang tak kalau sini tambah, maksudnya darab dengan 70. 70 So kalau saya ringkaskan dia, saya dapat log base 10 berapa? Nampak 70, ini 7. So saya dapat 1000 lah. 1000. 1000 tu kan kena ringkaskan kan. So 10 to the power of berapa? 3. Yes, 3. So saya nak tanya, dia subtraction ke, addition ke power? Power. So Power. kena buat apa pula? Kena, dari atas kena bawa ke bawah lah. So dia akan jadi 3 log base 10 dengan value 10. So ingat tak properties? 21. Properties? Kan? Properties kan? So you akan dapat 1. 3 multiply with the 1, you will have 1. So begitulah cara jawabnya, iaitu jawapan you adalah 3. So nampak tak macam mana saya jawab soalan? Saya baca soalan dan saya nampak keyword dia. Kemudian saya buat ini dulu. Dah siap dah? Kemudian baru saya buat ini. Dah siap dah? Kemudian barulah saya buat ini. Layer by layer. Macam real number line tadi. Ada 3 interval, kita buat 2. Dah siap 2 dapat jawapan, baru buat lagi yang lagi 2. Begitulah matematik. So matematik, matrikulasi, dia tak macam sekolah menengah. Sekolah menengah, you tengok, you dah tahu jawapan. You tengok, you dah tahu jawapan. Betul? Sebab you dah biasa dengan latihan. Di matrikulasi, jangan guna strategi yang sama untuk belajar matematik SPM di sini. Berbeza. Sebab soalan dia boleh pusing. Okay? Soalan boleh pusing. So, dengar saya cakap macam ni, dia rasa takut dah. Jangan takut. Asas kena kuat. Okay? Asas kena kuat, then you akan tak ada masalah. Boleh? Lagi? Ada lagi tak? Okay? You tak faham ini. Kalau you faham ini, you nampak dia selesai. Okay, mari kita mula. Bila kita baca soalan, dia kata given, diberi. Diberi. Faham tak diberi? Biasanya benda diberi, kita buat apa? Kita ambil je lah kan? Kita ambil je. Bagi, you ambil je. So dia ada berapa keyword? Berapa keyword? Lain kali jumpa. Macam chapter 2, chapter 3, chapter 4, you akan nampak ayat yang lagi banyak. Kalau you dapat given atau if atau such that. Kalau you nampak perkataan ini, dia adalah sama maksud. Given, if, such that. Makna dia diberi. Diberi, bila anda nampak perkataan diberi ini, benda yang di belakang dia adalah fakta atau fact. Fakta. Sebagai contoh, you akan tanya saya soalan. Sir, kalau saya print macam ni, boleh tak? Kalau, kan? Kalau. Betul? So, kalau tu maksudnya dah berlaku ke belum? Sebenarnya belum. Tapi kita anggap dia sudah berlaku. So, sama juga macam ni. Given. Makna dia benda itu diberi. Benar ke tak benar? Benar ke tak benar? Diberi. So, kalau diberi je, kita ambil je lah. Tak kisah dia benar ke tak benar, tak perlu bukti dah. Faham? Okay. So, makna dia, benda ini diberi. So, tadi saya dah tunjuk dah. Saya kata sebelum nak jawab, kena tengok apa? Paling asas sekali. Sebelum nak jawab, kena tengok apa? Base. Yes. Then, bila base dia sama, kita ada A, addition. Kita ada S, subtraction.
kita ada power, kita ada change base. Kita ada. So base sama ke? Sama. Sama. Nampak macam sama kan? Ada seorang tak sama, iaitu 3. Iaitu 3. Tapi basically sama kan? So kalau sama, kita abaikan je lah. Ini abaikan. Okay, abaikan. So kita fokus. Kita baca matematik mesti dari kiri ke kanan. So you nampak apa? Nak guna addition ke? Ke nak subtraction ke? Ke nak power? Teka je. Addition Power. ke subtraction ke power? Ya? Power. You nampak apa? Power. Siapa yang you nampak tu? 1 per 2 kan? Yes, 102. 102 kena pergi ke atas kan? Okay. Bagi tahu saya, apa yang you faham tentang ini? Kalau you nampak ini, you rasa nak buat apa? Kalau dulu SPM. Factorize. Semua orang automatic nampak dia tekan calculator. Nampak dia tekan calculator kan? Sila tekan, you akan dapat apa? -3 bracket x minus 3. You tekan calculator, you akan nampak lah. Kalau calculator hanya bagi you macam ni sahaja. Biasanya dia mesti ada x1, x2. Tapi kali ini dia tak ada x1, x2. Dia x sahaja. Maknanya dia benda yang sama 2 kali. So kalau saya tulis semula log base n bracket x minus 3 bracket square kurungan besar, kita ada warna merah tersebut iaitu 1/2 equals to 3 minus nampak apa? Nampak power lagi kan? So log base Bawa di n, atas. bawa naik atas. Kalau di bawah naik atas. Kalau di atas turun bawah. Itu je. So kita dah guna power dah. Ringkaskan. Betul? Ringkaskan. So log base n bracket x minus 3 tambah log base n x equals to 3. Apa yang kita perlu buat sekarang? Add. So kalau add log base n bracket x square minus 3x equals to 3. Boleh ikut ke? Boleh saya boleh. Boleh. Senang kan? Okay. Kita tengok matlamat kita nak ke mana? Matlamat kita nak ke mana? Nak ke situ kan? Show that kan? Ada log tak? Tak ada. Tak ada. Macam mana nak buat supaya log tu hilang? Macam mana nak buat supaya log tu hilang? Cuba teka. Kena fikir sekejap. Bawa ke right hand side. Makna dia daripada log form, kan? Log form kita boleh tukar ke index form. itu je. So dari sini x square minus 3x is equals to n di kiri kecil kan? Pergi ke kanan akan jadi Besar. So tengok semula x square minus 3x minus n cube is equals to 0. So menjawab soalan kita kena tulis show. Kita kena tulis show. So pelajar-pelajar jangan nampak contoh macam ni, hafal. Jangan. Yang paling penting adalah proses tadi. Nampak tak macam mana saya menjawab soalan matematik? Saya nyatakan. Kan? Saya nyatakan. Then saya tanya soalan nak apa? Kemudian baru saya start bertindak menggunakan fakta-fakta yang diberi. Okay? Macam itulah menjawab matematik. So matematik dia tak susah. Yang paling susah adalah nak ikut arahan. Such that dia terus bagi je. Nah, ambil kau. Kan? So kita ambil lah. Dan dia kata prove that. So first, sebelum kita bertindak, kena tengok apa dulu? Base. Base. Kan? Base sama tak? Sama. Berapa? Base dia berapa? 10. 10. Tak tulis 10. Betul. So dah siap base, kiri kanan selesai.
So apa yang kita perlu buat sekarang? Nak guna addition, subtraction ke power? Power. Ayo yo kan, power kan? Log base 10 dengan m plus log base n bracket 1/2. Boleh ke? Boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? You tengok sini. Dalam ini ada berapa log? Ada satu log je. Tapi dalam sini ada berapa log? Ada dua log. Ada dua log. So tidak dibenarkan dulu. Jangan terperangkap kan? Jangan terperangkap. Tak boleh. So apa-apa pun jangan risau. Inilah pengalaman. Apa-apa kena buat ini dulu. Iaitu addition. Okay, addition. So kalau addition 1/2 log bracket mn minus log bracket 2m minus n over 3 equals to 0. Nampak ke? Nampak. Nampak? Okay. Next, power boleh naik atas tak sekarang? Boleh. Boleh. Ya, sebab rujuk benda ini dah sama ke belum? Dah sama ke belum? Kena tengok betul-betul dah sama ke belum. Kalau dah sama, bolehlah. Kalau tak sama, hampir sama, tak boleh terima. Mesti kena sama. Log mn power of tulisan hodoh. Log mn. Nampak saya buat apa? Saya buat square root lah sebab saya tahu 1/2 adalah square root. Seterusnya log bracket 2m minus n over 3. Boleh ikut? Boleh ya? Kemudian apa yang you nampak sekarang? 5 to the power of 3 is equals to 5 to the power of x. Saya kata same base bracket saya Compare. sekarang saya nak tanya sama tak? Same base or not? Sama. Kita apa? Kita Compare. compare. Kita bukan potong ya, kita compare. So kalau saya compare, saya akan dapat square root of mn is equals to 2m minus n over 3. Tapi matlamat kita nak ke sini ya. Macam mana nak buat? Macam mana nak hilangkan benda ini? Macam mana nak hilangkan benda ini? Sebab sini tak ada. Macam mana nak buat supaya bumbung tersebut hilang atau set tersebut hilang? Dengan kuasa 2. Yes. Kuasa 2. Ya, betul. Square both side. Nampak tak? Semua saya ajar, saya cakap keyword tersebut. Kalau keyword itu kita panggil idea. What is the idea? What is the strategy? Inilah idea, inilah strategi. So, sekiranya you menghadapi masalah dalam matematik, cuba you fikir semula. Betul tak? You tak tahu apa yang you buat. Maksudnya tindakan tersebut, you tak pasti you tengah buat apa. Itulah menjadi cabaran untuk you. You tak tahu. Kalau kita main badminton, pukulan tu panggil apa kita tak tahu, kita kata pukul je lah. Kalau pukul je, dia sangat umum. Bila umum, kita tak boleh nak fokus. Tak boleh nak teliti. Okay, square both side. Tolonglah ya, catat. Jangan tengok saja. So kalau square both side, sini akan dapat mn. Sini akan dapat 2m minus n bracket 2m minus n over 9. Ini yang saya akan dapat. Kita kena cross multiply. Cross multiply ini. Okay. So kita akan dapat 9mn which is equals to dekat sini kita perlu buat apa?
Pagi tadi dah bincang dah. Kita perlu expand. Kalau expand, kita akan dapat 4m squared minus 2mn minus 2mn plus n squared. Then, kita perlu buat apa? Hello, kita perlu buat apa? Negative Tidak. 2. Yelah, yang itu kita kena buat apa? Kita kena buat apa? Kena habiskan. Bukan habiskan. Simplify. Yes, kita kena Pindahkan simplify. Ya, permudahkan, betul. Betul. Itu keyword dia lah. Saya tengah ada semua ni. Kejap nanti you kena buat assignment, you nak bincang online, macam mana you nak cakap? So biar you cakap dengan ayat yang betul. Barulah belajar. Kalau macam ni, macam tu, macam ni, macam tu kan. Dia tak boleh. Dia tak boleh. So continue, kita nak buat apa? Kita kena transfer lah. Transfer, iaitu 4m squared plus with n squared, yang ini kena transfer. Jadi 13m n. So jawapan saya show. Okay, saya dah show, saya dah proof. Begitulah. Okay, begitulah. Caranya kita menjawab soalan log lah. Iaitu kita guna apa? Kita gunalah dia punya rules of log. Ada 3 dengan satu formula. Boleh ke tak? So di sini you nampak tak saya guna keyword compare. Okay, keyword compare. Di bawah itu saya guna apa? Saya guna transform, index and log form. Okay, saya transform index ke log form. Sorry, log form ke index form. Nampak tak? Atas saya compare, bawah saya change form atau transform. Ada tak soalan lagi? Buat masa ini, saya mengajar dulu tau. Kejap nanti dah banyak benda, you kena present dah. Okay, you kena present. Barulah you tak mengantuk. Kalau tak, you mengantuk. Okay? Boleh? Boleh ya? Boleh.